Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Nafiri, pelajar sarjana muda perubatan dan kesihatan di Open University Malaysia. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkaitan tata cara pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri atau juga dikenali sebagai donning and doffing personal protective equipment. Okey, sebelum kita bergerak kepada pembelajaran kita, saya ingin mengetahuilah apa yang kamu tahu berkaitan APD. Okey, apakah itu APD ya? APD ni macam itulah, nama lain dia PPE. So macam mask juga yang kita pakai saya lah. Okey, baik. Bagus. Bermakna kamu sedia maklum lah berkaitan APD ni. Okey, cuma hari ni kita akan lebih go in deep lah dalam sikit berkaitan cara pemakaian, pelepasan dan sebagainya lah. Okey. Seperti yang kamu lihat, hari ini topik-topik pembelajaran kita adalah ada 4 lah. Yang pertama, saya akan menerangkan berkaitan definisi dan kegunaan alat pelindung diri. Yang kedua adalah saya akan menceritakan kamu berkaitan jenis-jenis APD yang ada di kawasan kita lah, di klinik kesihatan ya. Dan teknik sanitasi tangan. Yang mana teknik sanitasi tangan ni adalah penting lah dalam tata cara pemakaian, pelepasan dan juga pemakaian hand rub adalah satu tata cara ataupun satu teknik yang penting. Seterusnya, tata cara pemakaian dan pelepasan tersebutlah. Okey, definisi dan kegunaan APD. APD ini adalah sebenarnya gabungan pelbagai komponen yang dipakai untuk menghalang anggota fizikal kita daripada terdedah kepada mikroorganism. Contoh mikroorganism yang ada sekarang yang kita ketahui dalam pandemik ini adalah COVID-19 lah. APD tidak menghapuskan risiko. Okey, kita kena faham, tapi dia hanya mengurang dan juga mencegah mikroorganism dari mencemarkan tubuh badan kita daripada tercemar dan juga merebak kepada staf juga pesakit lah. Okey, siapa yang memerlukan APD sebenarnya? Okey, individu yang memerlukan APD sebenarnya adalah sesiapa saja yang berisiko terdedah kepada cecair ataupun sekresi ataupun patogen lah. Okey, contohnya adalah PPP, staff nurse, MA yang memberi penjagaan langsung kepada pesakit, ataupun anggota makmal, yang mana anggota makmal ni mereka mengendalikan spesimen lah, seperti swab COVID semua. Semuanya adalah individu ataupun PPPK yang melakukan pembersihan rutin ataupun juga di bilik isolasi. Okay, yang terakhir adalah ahli keluarga yang menjaga atau mengiringi pesakit. Okey, boleh faham? Okey, baik. Okey, berikut merupakan jenis-jenis APD dan juga penilaian risiko. Okey, jenis APD yang saya nyatakan di sini ada 3. Yang pertama adalah modifikasi APD asas. Yang kedua separa penuh dan ketiga adalah penuh. Yang mana modifikasi APD asas ni pemakaiannya kita hanya memakai apron putih yang tidak berlengan, lengan pendek, surgical mask, face shield penutup muka dan seterusnya sarung tangan. Okey, dia merupakan modifikasi kerana ada penambahan pelitup muka saja. Okey, berbanding pada yang asas lah. So dia sesuai dipakai pada penilaian risiko yang rendah, di mana kawasan hijau lah, iaitu kaunter pendaftaran, triage, farmasi ataupun ruang menunggu. Manakala APD separa penuh pula, kita tukarkan apron yang putih tersebut menjadi apron biru, iaitu apron yang berlengan panjang atau long sleeve biru, long sleeve apron. Okey, itu saja perbezaan di antara modifikasi asas dan juga separa penuh. Manakala APD penuh pula, okey, APD separa penuh pula adalah kita pakai di bilik yang konsultasi yang penilaian risiko dia separa. Okey, seperti APD penuh pula kita pakai di kawasan yang sangat penilaian risiko yang sangat tinggi, seperti kawasan persempelan, bilik isolasi, yang mana dia sedikit lengkap lah berbanding yang lain. Kita ada pelbagai komponen yang saya akan terangkan kemudian pada sesi praktikal lah. Okey, ini merupakan teknik sanitasi tangan ataupun hand rub menggunakan hand sanitizer. Okey, saya akan menceritakan sepintas dahulu. Okey, kemudian kita akan praktikkan di sesi praktikal. Yang pertama adalah kita ambil tuang hand sanitizer ni lebih kurang 2 ke 3 ml ke tangan kita. Okey, dan kita buat macam cucur tu. Okey,
Gosok kedua-dua belah tangan. Kemudian tapak tangan kita gosok yang kedua. Yang ketiga belakang tangan. Okey. Dan juga di celah-celah jari. Yang keempat sebelah di celahan jari semua juga. Yang kelima di belakang punya tapak tangan ni, kedua-dua belah. Yang terakhir pada ibu jari lah, kedua-dua belah. Okey, boleh. Okey, baik. Okey, kita masuk kepada tata cara pemakaian APD. Yang pertama kita perlulah menanggalkan semua peralatan peribadi. Misal kata kepada saya yang saya tunjuk contohnya jam lah. Kalau perempuan mungkin ada subang yang mengganggu tugas kita lah. Kalau nak pakai APD kan terlekat pula kan. Okey. Yang kedua memakai pakaian sesuai lah. Bagi kita sekarang memang disediakan baju scrub lah. Okey, seterusnya kita lakukan sanitasi tangan menggunakan hand rub seperti yang saya dah terangkan pada tadi lah, awal tadi. Okey, kita akan sentiasa melakukan hand rub. Yang seterusnya adalah pakai sarung kaki ataupun boot cover lah. Okey, lakukan lagi hand rub. Okey, setiap kita nak pakai ada hand rub kan. Okey, now kita pakai N95. Okey, untuk APD penuh. Okey, APD penuh memang kita akan pakai N95. Okey, lebih sesuai kita pakai N95 berbanding surgical three-ply lah, macam ni lah, macam kita pakai sekarang ni kan. Okey, kita perlu buat seal check ataupun fit check. Yang ni saya akan terangkan lebih lanjut pada sesi praktikal. Okey, pakai penutup kepala dan seterusnya pakailah isolation gown tu. Okey. Seterusnya pakai lapisan pertama sarung tangan dan pakai sarung yang kedua. Kita ada dua lapisan sarung tangan lah untuk APD penuh. Pakai pelindung muka. Okey. Yang terakhir sekali, selesailah. Itulah yang terakhir sekali, pakai pelindung muka dan selesailah pemakaian APD tersebut. Baik, boleh dapat ini kan kamu kena hafal lah susunan ni. Okey. Supaya kita dapat buat dengan turutan yang betul lah. Okey. Sama juga untuk pelepasan. Kita akan bergerak kepada pelepasan ataupun doffing ya. Okey, doffing pun kena ikut turutan. Okey. Tata cara pelepasan APD. Perlu saya ingatkan di sini. Lakukan hand rub setiap kali selepas menanggalkan setiap komponen APD. Bermaksud tanggal 1 hand rub, tanggal 1 hand rub. Okey. Saya akan skip lah untuk explain kita kena hand rub selalu tu. Maksudnya kamu kena faham, saya buka satu, bergerak daripada satu prosedur ke satu prosedur, kamu hand rub. Okey, boleh dapat Okey, yang pertama kamu kena tanggalkan sarung tangan yang pertama. Okey, iaitu yang luar lah. Yang first yang memang kita attach pada patient lah, contoh kita pegang sakit ke apa kan. Yang kedua, tanggalkan apron plastik yang kita pakai. Okey, selesai tanggal apron plastik, kita tanggalkan isolation gown yang kita pakai. Okey. Okey, ataupun jumpsuit. Jumpsuit setengah ada yang preparekan kita dengan jumpsuit. Okey. Tapi kita pakai isolation gown lah untuk sesi ni. Yang keempat, kita tanggalkan kita punya face shield. Okey. Yang kelima, tanggalkan penutup kasut. Lepas tu hand rub. Tanggalkan pelindung kepala, hand rub lagi. Okey. Yang ketujuh, sarung tangan lapisan yang pertama lah, yang dalam lah, yang first kita pakai tadi lah, sebelum pakai yang kedua. Yang terakhir, barulah kita tanggalkan kita punya N95. Okey. Okey, selesai je kita tanggalkan APD, kita kena membuang segala peralatan kita di dalam plastik kuning lah. Okey, clinical waste punya tong. Sebab kita tak nak bagi jangkit pada orang lain. Kuning ni memang kita sedia maklum lah, kita kena faham lah cara kita nak buang PPE kita. Okey. Okey. Selesai untuk tata cara pemakaian dan pelepasan. Berikut adalah rumusan dia. Kita sebagai pelajar lah, kamu hendaklah memahami indikasi kenapa kita memakai APD ni dan sentiasa mematuhi pemakaian dan pelepasan APD yang mengikut turutan yang betul, supaya apa? Risiko jangkitan dapat kita kurangkan, seperti COVID-19 lah. Okey. Okey, berikut merupakan rujukan yang saya gunakan dalam pembelajaran pada hari ini lah. Okey, untuk kamu buat pembacaan yang lebih, kalau kamu ingin menambah lagi pengetahuan kamu bolehlah membuat rujukan di laman-laman yang saya sediakan. Okey, itu sahaja pada hari ini. Kita akan bergerak kepada sesi praktikal selepas ini. Okey, insyaAllah.
Okey, baik. Kita bergerak kepada sesi praktikal kita lah. Yang pertama yang saya cakap tadi berkaitan sanitasi tangan lah. Okey, yang kita perlukan adalah hand rub lah. Hand rub ni alkohol hand rub lah, ataupun panggil sebagai hand sanitizer lah. Yang pertama adalah kita mengambil 2 ke 3 mil hand rub. Okey, di tapak tangan. Okey, bila dah ambil macam ni, kita buat apa yang saya cakap tadi? Buat bentuk cucur. Okey, kedua-dua belah tangan. Okey, selesai buat kedua-dua belah tangan, kita gosok kedua tapak tangan dalam masa 20 ke 30 second kan. Okey. Selepas kedua belah tapak tangan, kita buat di celah jari. Okey, di celah jari. Kemudian di balik tangan belakang belah, kedua-dua belah tangan juga. Okey. Bila selesai, kita buat di knuckle. Ni adalah knuckle. Okey, kedua-dua belah tangan juga. Selesai yang ni, kita buat di ibu jari. Okey. Okey. Okey, untuk teknik yang saya ajar memang 6, tapi sebenarnya dia boleh ada 7 lah. Iaitu optional lah, pilihan kamu untuk buat. Kita buat di pergelangan tangan macam ni. Okey, selesai untuk sanitasi tangan. Saya harap kamu faham. Okey. Saya nak minta bantuan daripada Syamil lah untuk menunjuk kembali cara melakukan sanitasi tangan. Silakan. Untuk hair up, biasanya ada 6 step. Step ketujuh adalah optional. Okay, step pertama adalah kita ambil 2 hingga 3 mil ke tapak tangan. Step pertama, kita buat macam Encik Afiq cakap, macam Cikodo ya. Okay, 1. Bagus. Ini adalah step pertama ya. Baik. Lepas tu step kedua, kita gosok ke tapak tangan, ke celah jari. Lepas tu Step yang keberapa yang celah jari tu, Syamil? step ketiga. Bagus. Okey, Baik. step keempat adalah di belakang di hadapan tu. Di hadapan tangan. Belakang tangan lah, kedua-dua belah ya. Kedua belah. Bagus. Lakukan pada kedua belah tangan. Okey. Lepas tu step kelima adalah di atas knuckle. Kedua belah tangan. Lepas tu step keenam adalah di ibu jari. Okey, setiap step ni lakukan 20 hingga 30 second. Sebab hair up akan cepat kering. Okey. Setelah habis step keenam, yang ketujuh kat bawah ni adalah optional. Okey, itu sahaja untuk hair up. Bagus, bagus Syamil, bagus. Okey, ini bermakna kamu sangat mengambil perhatian lah ketika sesi teori tadi. Kamu melakukan teknik pencucian tangan menggunakan hand rub ni dengan sangat betul mengikut turutannya. Terima kasih Syamil. Okey, baik. Pada hari ini kita akan menyambung balik kita punya sesi praktikal daripada apa yang kita belajar pada sesi teori pada pembelajaran yang lepas lah. Okey, berkaitan pemakaian dan pelepasan APD. Sebelum kita bergerak kepada tata cara tersebut, saya ingin menerangkan komponen-komponen dulu apa yang ada dalam APD tersebut. Yang pertama adalah glove lah. Okey, glove kita ada yang non-sterile, okey, ataupun non-sterile. Okey, tapi untuk sesi kali ini saya akan menunjukkan pakai yang non-sterile sajalah. Okey. Ini merupakan pelitup muka lah. Pelitup muka pun ada pelbagai jenis lah. Ada yang jenis macam spek saja. Tapi kebiasaannya yang ada yang inilah. Okey. Ini adalah N95. Okey. Dia berbeza lah daripada 3-ply. Okey. Ini merupakan 3-ply lah. Yang biasa kita pakai 3-ply. So untuk pemakaian full PPE ataupun APD penuh, kita kena pakai N95. Okey. Okey. Ini adalah shoe cover. Okey, shoe cover mesti dua belah lah sebab kita ada dua kaki lah. Kalau tak ada sebelah kaki macam mana? Pakai satu. Nak kerja macam mana? Kenalah pakai kaki palsu betul. Okey, tu pakailah dua, okey. Okey. Ini merupakan long sleeve apron. Okey, long sleeve apron lah. Okey. Kita ketahui lah ni. Okey, kamu boleh tengok. Dia beza sebab dia long. Okey, berbeza dengan apron yang tiada lengan. Ini apron yang tiada lengan. Biasa kita pakailah. Okey. Okey. Setelah kamu mengenali komponen ni, saya nak explain lah. Saya nak bagi tahu. Okey, APD modifikasi lah asas. So yang asas punya kita hanya pakai 3 saja. 4. Face mask 3-ply. Face mask 3-ply. Okey. Apron, face shield dengan glove. Okey. Seperti yang dalam gambar lah yang saya tunjuk pada teori itu, inilah modifikasi.
Okey, beza dengan separa penuh pula, kita just tukar apron yang tiada lengan ni dengan apron berlengan. Itu saja beza dia. Okey, manakala APD penuh, semua komponen ni kita akan pakai. Okey? Untuk pemakaian dan pelepasan, yang pertama adalah kita kena buanglah segala peralatan yang kita pakai. Okey, jam tangan, subang ke apa. Okey, yang pakai. Okey, dan kita sediakan pakaian yang sesuai lah. Macam kita ada OT scrub lah, baju scrub. Okey, seterusnya yang pertama adalah kita memakai kita punya boot cover ataupun shoe cover lah, kedua-dua belah. Okey, cara pakainya macam biasalah, kamu sarung je. Takkan sarung tak reti kan, senangnya. Okey, sarung. Okey, sarung kedua-dua belah. Boleh nampak sarung kedua-dua belah ya. Okey, sarung kedua-dua belah. Okey, selesai kamu sarung, apa yang kamu buat adalah hand wrap lah. Oh, minta maaf, sebelum kamu pakai tu adalah kamu kena hand wrap dulu lah. Hand wrap macam saya ajar tadi lah. Okey, lepas tu hand wrap. Lepas hand wrap, kamu pakai kamu punya N95. Okey, kamu cek dulu N95 elok tak? Okey, elok. Okey, kadang-kadang dia cepat putus. Okey, lepas tu yang penting kamu kena buat fit and seal check. Okey. Okey. Kemudian hendak. Okey, selesai hendak kamu pakai tudung. Okey. Okey. Dah pakai tudung, hand wrap lagi. Selepas hand wrap kamu kena pakai. Seterusnya adalah pemakaian kita punya long sleeve apron. Okey. Syamil, boleh tolong kamu ikat kat belakang? Okey, kamu mintalah bantuan kawan-kawan kamu. Kalau ada kawan lah untuk minta tolong ikat. Okey, selesai kamu pakai hand wrap lagi. Selepas hand wrap kamu pakai short sleeve apron. Okey, kamu pakai kamu punya sarung tangan lah seterusnya. Okey. Pakai kedua-dua belah sarung tangan. Yang pertama, okey, kamu pakai yang pertama untuk kedua-dua belah, kemudian pakai yang kedua. Okey, daripada pakai yang kedua, barulah kamu pakai kamu punya face shield. Pakai kedua-dua ya. Okey, baru kamu pakai kamu punya face shield. Untuk pelepasan sama juga, setiap kamu nak buang kamu kena hand wrap lah. So first thing kamu kena buang lapisan pertama kamu punya glove lah. Okey, hand wrap selesai, kamu buang kamu punya apron lah. Kamu hand wrap lagi. Kemudian kamu buka kamu punya long sleeve apron. Kemudian kamu hand wrap lagi. Selesai hand wrap, kamu buka facial kamu dulu. Okey. Hand wrap. Selesai kamu buka kamu punya boot cover. Hand wrap. Kemudian kamu punya sarung kepala. Hand wrap lagi. Kamu punya sarung tangan yang kedua ni. Hand wrap. Dan yang terakhir adalah kamu punya mask N95. Hand wrap. Kamu boleh basuh tangan kamu, cuci dan bersihkan diri kamu. Selesailah pelepasan APD. Baik, saya telah selesai menunjukkan cara pemakaian dan pelepasan. Saya nak minta seorang daripada kamu untuk menunjukkan cara pemakaian mengikut urutan yang betul. Ada siapa-siapa yang nak offer diri? Boleh tak?
Baik, Ibu Hafizuddin, terima kasih. Silakan. Okay, sekarang saya akan menunjukkan cara-cara pakai PPE. So, mula-mula sekali kita kena tanggalkan segala aksesoris lah, macam jam ke, cincin ke, gelang ke, apa semua. Kemudian kita kena sediakan dengan memakai baju scrub lah, baju-baju yang ni. Lepas tu kita kena hand wrap macam yang dibuat tadi. Kita hand wrap. Lepas hand wrap, kita akan mulakan dengan memakai kasut boot cover. Jadi selepas tu kita akan melakukan hand wrap balik. Kemudian kita pakai mask N95. Lepas tu kita melakukan seal check. Kemudian kita memakai pelitup kepala. Kemudian kita pakai ISO gown. Kalau pakai seorang sana ni agak susah lah. Kalau kita perlukan bantuan, just minta kawan-kawan yang ada betul tolong bantu perkemaskan pakaian kita. Kita pakai yang glove lapisan pertama. Kemudian kita pakai dari yang lapisan kedua pula. Kita pakai face shield. Kemudian seterusnya kita pakai plastik apron di luar. Okey, bagus Hafizuddin. Okey, semua cara pemakaian adalah betul. Cuma sedikit tertukar lah. Sebenarnya kita pakai apron putih dulu, baru kita pakai face shield lah. Okey, baik. Saya minta kamu teruskan untuk tunjukkan cara kita nak doffing, betul, lepaskan. Okey, cara memakai menanggalkan PPE pula. Mula-mula kita mulakan dengan hand wrap. Kita tak buat hand wrap lah. Jadi cara hand wrap, lepas tu kita buang lapisan luar sarung tangan. Okey lah, yang penting kita kena buang dalam Itu. Ya, betul. Okey, kemudian setiap kali kita buang kita punya PPE, kita kena hand wrap lah. So lepas saya buang tu, saya hand wrap lagi. Kemudian saya buang plastik apron pula. Saya hand wrap lagi sekali. Kemudian
saya buang tegang lah. Saya lakukan hendak lagi, kemudian saya buang face shield, hendak, kemudian saya buang boots cover, hendak, boot cover, hendak. Kemudian saya buangkan lapisan pertama glove tersebut. Dan harap sekali lagi, akhir sekali saya buang mask lah. Ini harap sekali lagi, dah selesai, saya pergi mandi dan sudah bersih. Okey, baik. Terima kasih kepada Hafizuddin. Tahniahlah anda berjaya menunjukkan cara pelepasan dan cara pemakaian yang betul lah. Okey. Dengan berakhirnya sesi praktikal hari ini, saya harap kamu dapat mempraktiskan apa yang kita belajar pada hari ini dalam tugas kamu sendiri untuk memakai APD, alat pelindung diri, dengan mengikut turutan yang betul dan juga melepaskan APD dengan turutan yang betul.